Saya tidak salahkan dunia hiburan, ya tidak. Tapi saya hanya menyalahkan diri saya sendiri yang lemah, yang tak kuat. Kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan di HTV Uppercase. 다른 여자랑 말도 섞지만 난 니꺼 새끼손가락 걸고 꼭 약속해줘요 절대 나 혼자 내버려두지 않기로. Sebenarnya saya tak menyepikan diri, saya cuma mengambil masa untuk diri sendiri dan juga keluarga supaya tak terlampau berhubung dengan orang ramai sangat di dalam sosial media khususnya. Kerana pada fasa tersebut saya tak tahu, wallahu alam, ini kerja Allah sebenarnya. Saya mengalami ujian, bukan setakat ujian COVID-19 ni, seluruh dunia orang ada ujian kan masa tu, tetapi ujian untuk diri sendiri, iaitu saya mengalami masalah sukar nak tidur. Sukar nak tidur ni bukan biasa-biasa, bukan sehari dua, bukan kerana sesuatu isu saya suka nak tidur malam fikir banyak sangat. Tidak, saya tak tahu daripada mana datangnya, tetapi memang saya suka nak tidur. Mengantuk, letih, tetapi bila nak lalap mata terjaga. Dan perkara ini bukan berlanjutan pada waktu malam, ada waktu siang juga saya cuba tidur, tak berjaya. Dan ia berlanjutan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, lama sangat, sehingga kan saya rasa sangat-sangat lemah daripada segi fizikal dan juga dalaman saya. Dan apabila saya cuba untuk dapatkan khidmat perubatan daripada nasihat daripada doktor, mereka mengatakan saya tidak ada apa-apa masalah kesihatan hasil daripada ujian jantung dan sebagainya, check up yang detail. Dia orang kata tak ada apa-apa masalah. Saya pergi banyak kali sehingga mereka kata saya mungkin mengalami anxiety. Itulah dia perkataan anxiety yang mungkin selama ni saya dengar, tetapi saya tidak percaya yang saya mengalaminya sendiri. Saya masih lagi tak percaya pada saat itu, memang betul. Dan oleh kerana kami mengambil keputusan di Malaysia, maka saya berniat untuk meneruskan usaha saya untuk mencari penawar kesukaran saya untuk tidur itu di Malaysia. Jadi dekat Malaysia ni, selain daripada pergi ke hospital yang masih lagi memberikan jawapan sama kepada saya, yang saya tak ada apa-apa masalah kesihatan, saya juga cuba berusaha untuk berubat secara tradisional, ya, melalui ustaz-ustaz, ya, mereka yang pakar dalam bidang agak perubatan Islam. Jadi dekat situ mereka membekalkan saya. Mereka kata mungkin saya mengalami gangguan tertentu, wallahu alam. Tetapi mereka membekalkan saya dengan ayat-ayat Quran, ya, dengan zikir. Jadi untuk saya istiqamah. Mereka menasihatkan saya untuk istiqamah dan ini, jangan tinggal langsung. Terutamanya, ya, bukan setakat zikir, tapi solat 5 waktu pada awal waktu, benar-benar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembuhkan penyakit dan kembalikan nikmat tidur itu. Subhanallah. Ya, bila saya mengalami fasa tersebut, nikmat tidur saya hilang. Allahu Akbar. Tak tahulah nak cakap macam mana, saya tak dapat nak gambarkan lah. Memang suka sangat-sangat. Memang kalau nak kata kemurungan tu, memang kemurungan lah, sebab kita susah nak tidur. Tapi yang paling murung sekali, saya tak tahu sebabnya kenapa. Jadi atas nasihat ustaz-ustaz ini, maka saya cuba sedaya upaya untuk istiqamahkan amalan saya, ya, apa yang mereka pesan. Dan daripada situ sebenarnya saya dapat sesuatu. Saya dapat macam, Allahu Akbar, ini mungkin jawapan daripada Allah, ya, yang mengatakan mungkin selama ni aku tidak pernah berada dalam fasa begini, tidak pernah betul-betul minta dekat dia, tidak pernah memperbaiki hubungan dengan Allah. Kalau mungkin solat sama pun solat macam tu je, tak ada solat yang betul-betul, ya, yang betul-betul ikhlas untuk minta dekat dia. Allahu Akbar. Saya rasa fasa itu memberikan saya satu suasana yang baru, terutamanya dalam memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon dekat Allah, ya Allah, sembuhkan aku
berikanlah aku jalan keluar, ya Allah. Tunjukkanlah aku jalan yang keluar untuk aku menjadi hamba-Mu yang lebih baik, lebih taat, insya-Allah. Aku janji, ya Allah, aku janji, ya Allah. Dan akhirnya Allah memberikan jawapan kepada saya kepada fasa seterusnya. Apabila ada rakan saya yang mengetahui masalah saya ini, mengatakan sekumpulan jemaah tabligh sedang keluar berjemaah selama 3 hari, dan kalau saya nak join, boleh join. Saya pergi ke UK untuk menyambung pengajian Masters pada tahun 2019 pada bulan Ogos. Kemudian saya masuk pengajian bulan September. Pada masa itu perjalanan Alhamdulillah semua lancar, tak ada masalah. Pengajian saya pun lancar. Tetapi pada bulan 12 ya, ketika pengajian tengah rancak, dikabarkan yang dunia mula dilanda oleh wabak COVID-19 di China masa tu. Tetapi di UK masih belum lagi teruk. Cuma bila masuk ke tahun 2020, Masya Allah, kita terima berita yang memang dekat UK ni makin lama makin mencanak. Makin lama makin mencanak naik kes. Sehinggalah bulan 3, Perdana Menteri di sana mengambil keputusan untuk lockdown. Dan ketika itu saya pun dah tak boleh meneruskan pengajian secara bersemuka. Jadi semuanya, universiti dan juga pusat pengajian di sana, sekolah-sekolah pun semua tutup habis. Dan semua duduk di rumah untuk lockdown. Masa tu Malaysia kes sangat kecil, tetapi di UK sangat tinggi. Kemudian kami mengambil keputusan untuk macam tunggu dan lihat. Sehinggalah bulan Mei, tengok kes makin naik, maka saya pun berhubung dengan keluarga saya di Malaysia. Kami berbincang dan mengambil keputusan untuk pulang semula ke tanah air dan meneruskan pengajian secara online. Itulah yang berlaku. Dan kami pulang ke Malaysia pada Julai tahun 2020. Tapi saya sebelum ni saya pernah berdepan dengan jemaah tabligh yang datang kepada saya. Masa tu saya lari. memang iyalah, kebanyakan orang macam tu kan, lari daripada jemaah tabligh walaupun mereka sebenarnya nak mengajak ke masjid. Tapi kali ini saya tak boleh lari. Saya rasa macam okey, mungkin ini yang Allah nak bagi kepada aku. Saya bulatkan hati saya nekat, saya kata okey, saya kena keluar kali ini dengan jemaah. Memang ditakdirkan juga ustaz yang memimpin jemaah tersebut adalah ustaz yang saya kenal semasa saya mengerjakan ibadah umrah tahun 2015. Bila berjumpa dengan beliau, beliau menasihati saya, okey, dia mendorong saya lah ya, untuk menyertai jemaah ni. Dan abang ketepikan apa masalah itu, insya-Allah ya, Allah akan selesaikan. Sebab kita kat dalam jemaah ni, kita hanya nak membina iman kita, nak menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya keluar selama 3 hari tersebut, masya-Allah. Itulah bila berada dalam keadaan suasana yang cukup indah bagi saya. 3 hari yang saya hanya melakukan ibadah saja bersama dengan mereka. Bukan setakat ibadah biasa, tetapi Masya Allah ya, daripada celik mata ya, kita dapat rasa macam tahajud, zikir, doa yang betul-betul meminta kepada Allah. Tiada tempat bergantung selain daripada Dia. Itu yang kami lakukan ya. Dan dengar pula tazkirah daripada mereka yang berpengalaman, yang juga mempunyai pengalaman lain. Subhanallah, Allah, saya rasa itulah detik yang membuka pintu hati saya untuk, orang kata, berhijrah. Kalau nak kata berhijrah secara total, hijrah itu bukan satu kata yang tepat, tetapi berubah kepada fasa yang lebih baik. Dan saya bila saya keluar, setiap kali saya keluar dengan mereka, saya akan balik ke rumah, saya akan cerita kepada isteri dan anak-anak saya tentang apa yang saya dapat. Keluar kali kedua, ketiga, saya akan dapat benda-benda yang berlainan daripada jemaah, saya akan balik cerita. Dan daripada situ saya dapat lihat bagaimana sebenarnya Allah membimbing bukan saja saya, tetapi anak-anak dan isteri saya yang kemudiannya mereka juga mengamalkan apa yang saya kongsikan dengan mereka. Bagi saya lah kan,
Kita ni semua hamba Allah yang sama saja, selebriti ataupun tidak. Jadi once sekali saya dah masuk dalam bidang yang dikenali oleh orang ramai itu, saya rasa selama-lamanya kita akan dicop juga sebagai seorang selebriti. Jadi saya tak boleh kata yang saya akan meninggalkan dunia selebriti ini, tidak, ya. Tetapi apa yang saya boleh lakukan adalah mengubah suasana, mengubah pendekatan saya dalam bidang tersebut, ya, kepada sesuatu yang lebih Islamik, sesuatu yang mendekatkan diri kepada agama. Dan harapan saya, insya-Allah dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, supaya kita dapat memberikan dorongan kepada lebih ramai lagi, ya, untuk berubah, ya, untuk berubah. Bukan bermakna kita nak memperbaiki orang, tetapi kita nak memperbaiki diri kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita harapkan apabila kita ramai orang kenal dan sebagainya, ia akan memberikan kelebihan, ya, untuk kita berkongsi kebaikan dan membuatkan lebih ramai lagi terinspirasi untuk membuat perubahan yang sama dalam kehidupan. Yang paling penting sekali adalah perubahan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya janji kepada diri saya, ya, kepada mak ayah saya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, yang selepas ini apa-apa yang saya akan lakukan, termasuklah dalam soal mencari rezeki, saya akan fokuskan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, ya. Jadi saya nak ubah suasana saya. Mungkin dulu saya banyak dalam bidang hiburan, sekarang saya nak ubah suasana tersebut, ya. Tapi saya perlu bagi tahu dekat sini yang saya tidak salahkan dunia hiburan, ya, tidak. Tapi saya hanya menyalahkan diri saya sendiri yang lemah, yang tak kuat. Jadi dalam keadaan saya nak mengubah suasana ni, diri saya masih lemah, iman saya masih lemah. Jadi suasana itu memainkan peranan penting untuk saya. Jadi saya nak melakukan apa-apa saja selepas ini dalam ruang lingkup agama. Ya, dan saya nak bersama dengan mereka yang dapat menasihati saya daripada segi agama. Ya, alhamdulillah. Kemudian hubungan saya dengan jemaah, dengan ustaz-ustaz cukup baik. Mereka menyokong saya, alhamdulillah. Dekat sini saya fasa ini saya masih lagi menerima ada 1-2 tawaran dalam bidang hiburan, kerana mereka tidak tahu tentang niat saya untuk mengubah suasana ni. Mereka masih menawarkan kepada saya, tetapi saya menolak dengan baik. Saya kata saya ada komitmen lain, dan saya percaya, dengan apa yang Nabi bagi tahu juga, sekiranya kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dia suruh tunaikan solat untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Untuk diri kita, untuk dapat pahala untuk diri kita, supaya satu hari nanti dekat semasa hari penghisapan, amalan-amalan kita itu akan dibentangkan. Solat memanglah amalan pertama yang akan dihisap di hari akhirat kelak. Bila saya keluar bersama dengan jemaah selama 3 hari, selama 40 hari, kita bertemu. Saya bertemu dengan rakan-rakan saya seperti Khairul Rashid, rakan satu radio dengan saya dahulu. Kemudian kita jumpa Datuk Nash, DR Sam, Ali Ekspedisi, siapa lagi? Amar Ashraf, yang generasi baru pun ada. Subhanallah. Memang kami berbincang, dan kemudian why not, ya, kita keluar dengan satu channel yang dapat menyalurkan dakwah secara santai. Kita ada dekat dalam jemaah ni, memang kita hari-hari dengar kuliah, dengar tazkirah, dengar bayan, ya, dengar tentang kebesaran Allah, dengar tentang cerita-cerita Nabi. Macam mana kita nak bawakan konsep ini kepada lebih ramai orang yang tak keluar bersama dengan kita. Jadi itulah dia, ya, macam mana Hidayat ini TV ini mula kami dapat idea untuk menubuhkannya. Subhanallah. Memang perjalanan itu Allah mudahkan. Kita bertemu dengan mereka yang menyokong daripada segi, ya, daripada segi semangat, daripada segi moral, malah ada yang sokong daripada segi keuangan juga. Alhamdulillah, Allah dorongkan insan-insan yang mulia ini dalam usaha kita untuk menyebarkan dakwah. Maka tertubuhlah Hidayat TV yang akan membawakan konsep dakwah santai
iaitu tentang kebesaran Allah. Ada ustaz-ustaz yang akan kami jemput, ya, yang ustaz mungkin anda kenal, mungkin juga yang sangat-sangat popular, ya, yang akan bercerita tentang kebesaran Allah dan kisah para sahabat, kisah para nabi yang akan memberikan kesan kepada kita, insya-Allah, daripada segi iman kita, untuk mempertingkatkan iman kita. Itu yang kita nak sebenarnya, dan kita harap ramai yang akan bersama-sama dengan kita berkongsi platform ini supaya lebih ramai lagi akan terjentik hatinya dengan kandungan-kandungan yang kita akan ceritakan. Kita akan jemput juga selebriti-selebriti yang anda kenal seperti Nabil Ahmad, ya, siapa lagi, Ahmad Ashraf sendiri, Alif Aziz. InsyaAllah mereka juga, Sahrul Ridwan yang akan bersama dengan kita dalam channel ini, dengan apa yang mereka kongsikan, dengan apa yang mereka lakukan sekarang ini. Perubahan yang berlaku kepada mereka akan menjentik lebih banyak lagi hati-hati manusia untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah yang memang pencipta kita, la ilaha illallah, dan mengenal Rasul kita, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itulah niat kami, dan kami harapkan semua yang tengah menyaksikan video ini mendoakan, ya, kejayaan dan kelancaran Hidayat TV ini. Malah kami juga mendapat sokongan daripada luar. Kedutaan Malaysia di Azerbaijan khususnya telah bersetuju untuk berkolaborasi dengan kami untuk mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat. Yang itu dah kami lakukan pada 26 Ogos yang lepas, alhamdulillah, dan diharapkan lebih banyak lagi kolaborasi yang lain akan muncul selepas ini. Cuma kita minta sangat-sangat supaya anda doakan, memberikan sokongan, like page kami Hidayat TV di Facebook, ya, dan kami akan bersiaran setiap hari Sabtu 9.30 malam bermula pada 4 September ini. InsyaAllah, doakan. Cinta kami kepada